Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi untuk saja sembang. So, dalam episod ini aku just nak menjawab kepada persoalan-persoalan yang ada timbul dekat ruang mesej aku. Okay, ramai orang kata mula pertikaikan MBSB, okay, bank-bank yang cagar ni, iaitu fasiliti sokongan akaun 2 korang ni lambat diproses untuk memberi kelulusan. Okay, sedangkan mereka dah lakukan permohonan sejak mula dibuka pada 7 April 2023. So, apa ceritanya? Okay, tapi sebelum tu bagi korang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like, dan viewers di TikTok jangan lupa follow channel saya Sembang. So, kalau kita lihat pada proses ini, sistem apa yang diperkatakan tentang FSA 2, okay, fasiliti sokongan akaun 2, dia sebenarnya berkonsep kata sistem perbankan loan peribadi macam biasa je. Okay, kalau kita lihat siapa-siapa yang nak buat pinjaman, tetap kalau kita lihat kriteria ataupun syarat-syarat yang dikenakan sama je lebih kurang, cumanya ditambah dengan ada sokongan daripada akaun 2 pula. Okay, yang mana kalau kita lihat kata main, kata yang diperuntukkan ataupun dimaklumkan perlu ikut, iaitu baki akaun 2 minimum RM3,000 sehingga RM50,000 perlu ada. Kalau tak boleh, serta-merta dia akan tolak kata permohonan tersebut. Dan kalau kita lihat kalau macam pinjaman kata loan peribadi ini, dia lebih kurang sama juga macam pinjaman loan peribadi lain. Cumanya kalau kita lihat kepada permohonan tersebut, dia ada kelonggaran dan dokumen-dokumen sokongan yang biasanya kalau kita lihat, sokongan tu dia tak berat macam pinjaman loan peribadi biasa. Kalau kita lihat pun dia hanya macam MBSB lah, setakat korang isi borang tertentu dan dia ada relate dengan akaun 2 macam mana korang ada, lepas tu IC dan sebagainya, terus dah boleh buat permohonan. Kalau loan peribadi biasa, korang perlu banyak dokumen sokongan, korang perlu lampirkan untuk buat permohonan. So, ini kalau kita lihat perbezaan kat sini kenapa dia begitu lama, sebab dokumen sokongan tu tak ada yang begitu banyak, menyebabkan proses itu menjadi lambat untuk diteliti kembali. Dan kalau kita lihat konsep cagaran-cagaran inilah yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah konsep yang baru sahaja dicadangkan dan buat pertama kali dia melibatkan third party ataupun bank sendiri untuk memberi pinjaman kepada pencarum ataupun kata klien lah, customer yang berisiko tinggi. Kita tak pasti mereka ini bagaimana dari segi kewangan. Mungkin diorang ada masalah sitos, dia masalah sikris, lepas tu ada masalah dan sebagainya lah. Cumanya isu bankrupt ni memang tak dibenarkan lah secara serta-merta. So risiko tinggi dengan hutang ini yang menyebabkan benda ini diwawarkan, diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So sebab itulah dia nak mudahkan permohonan, tetapi dari segi siasatan lebih lanjut oleh bank tu yang akan mengambil masa yang lama lah. Sebab dia tak ada dokumen sokongan yang tertentu yang melibatkan contoh-contoh macam pinjaman loan biasanya korang ada lah. Aku pun tak ada pengalaman buat pinjaman loan, cumanya bagi aku nak menunjukkan perbezaan tu kenapa lama, sebab permohonan yang dimaklumkan kepada korang semua itu begitu mudah, cumanya perlu ada siasatan yang lebih dalam lagi, siasatan yang lebih lama lagi untuk pastikan korang ini adalah betul-betul yang layak untuk memohon dan layak dan tak ada apa-apa masalah untuk membayar balik. Dari segi apa-apa yang korang hadapi lah. Mungkin ada sejarah-sejarah yang perlu diorang selidik buat semakan silang dan sebagainya lah. So sebab itulah benda ini lama, dan aku harap korang bersabar bagi korang yang layak, yang mana memohon fasiliti akaun 2 ini. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Ustaz Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.